Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamaria Yashin dari SMK Tansau Penampang. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan, iaitu meningkatkan kefahaman pelajar dalam tajuk tingkatan 5 bab 1, dasar fiskal dengan menggunakan teknik hand dalam kalangan pelajar tingkatan 5 Exora di SMK Tansau Penampang semasa pandemik COVID-19. Saya teruskan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Sebenarnya titik tolak kepada kajian tindakan saya ini ialah hasil pemerhatian awal saya terhadap pelajar 5 Exora ini. Okey, yang pertama, semasa saya mengajar bab ini pelajar agak pasif. Okey, keadaan pasif di dalam kelas itu maksudnya bila saya memberikan soalan mereka tidak memberikan respon yang baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan markah pelajar. Okey, markah yang diperoleh oleh pelajar dalam soalan pengukuhan selepas saya selesai mengajar bab ini adalah kurang baik. Okey, yang ketiga, namun begitu saya masih nampak peluang, okey, di mana masih belum terlambat untuk mengatasi masalah pelajar saya ini kerana tajuk ini masih di awal bab 1 tingkatan 5. Saya masih ada ruang dan juga peluang untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam tajuk ini. Dan yang keempat adalah sudah semestinya sekiranya perkara ini tidak diatasi dengan betul dan juga cepat, ia boleh menjadi ancaman besar kepada markah peperiksaan SPM pelajar 5 Exora ini kalau sekiranya tidak ada kajian dan juga tindakan dari pihak saya selaku guru. Melihat kepada hasil pemerhatian awal saya semasa memberefleksi dan juga saya mendapati masalah sebenarnya yang berlaku adalah yang pertama, pelajar tidak boleh beza apa itu dasar fiskal, apa itu dasar fiskal mengembang dan juga apa itu dasar fiskal menguncup. Yang kedua, pelajar tidak boleh bezakan cara dasar fiskal ini menyelesaikan dua masalah ekonomi. Pertama, inflasi, kedua, kemelesetan ekonomi. Dan yang ketiga, pelajar kurang menguasai tajuk dasar fiskal ini disebabkan PDPR yang dijalankan sepanjang pandemik COVID-19 dan juga pelajar kurang bermotivasi. Akhirnya timbullah idea intervensi bagi kajian saya ini, iaitu hand. So, apa itu hand? Teknik hand ini ialah cara untuk kita bezakan bagaimana mengaplikasikan dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncup dengan hanya menggunakan pergerakan tangan sahaja. Jadi, bagaimanakah teknik hand ini dijalankan dengan hanya menggunakan pergerakan tangan sahaja? Tuan-tuan, saya akan jelaskan dahulu cara teknik hand ini dalam dasar fiskal mengembang, ya. Okey, dasar fiskal mengembang ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. Okey, pelajar akan diminta untuk membuka genggaman tangan sebagai simbol kembang. Okey, bila tangan dikembangkan, setiap jari ini akan mewakili 5 isi penting. Yang pertama, jari satu. Jari satu itu masalah kemelesetan ekonomi. Yang kedua, tujuan dasar fiskal mengembang ini untuk meningkatkan permintaan agregat. Jari yang ketiga ini adalah cara menyelesaikan masalah kemelesetan ekonomi adalah kadar cukai akan diturunkan. Cara yang keempat, di jari keempat ini adalah perbelanjaan kerajaan akan ditingkatkan. So, jari kelima ini akan menunjukkan apakah kesan pelaksanaan dasar fiskal mengembang bagi mengatasi kemelesetan ekonomi. Dasar fiskal menguncup pula digunakan mengatasi masalah inflasi. Okey, so pelajar diminta untuk menggenggam tangan mereka sebagai simbol kuncup. So, setiap jari ini sekali lagi mewakili 5 isi penting. Jari satu, masalah inflasi. Jari dua, tujuan dasar fiskal menguncup dijalankan untuk mengurangkan permintaan agregat. Jari yang ketiga adalah kadar cukai. So, kadar cukai akan ditingkatkan. Jari yang keempat, perbelanjaan kerajaan akan diturunkan. Dan jari yang kelima itu adalah kesan pelaksanaan dasar fiskal menguncup bagi mengatasi masalah inflasi.
Seterusnya, pelaksanaan teknik hand ini saya bahagikan kepada dua situasi. Okey, yang pertama semasa pengajaran dan juga pemudahcaraan PDPC di dalam kelas, dan juga yang kedua pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR semasa pandemik COVID-19. Okey, ini adalah gambar pelaksanaan teknik hand di dalam kelas yang saya jalankan sebelum pandemik COVID-19, dan ini adalah hasil kerja belajar. Yang kedua, kolom yang kedua adalah pelaksanaan teknik hand semasa PDPR dengan menggunakan Medium, Google Meet dan juga Padlet, dan di bawah ini adalah hasil kerja belajar. Seterusnya, keberkesanan teknik hand ini saya terangkan seperti berikut ya. Saya menggunakan dua soalan esei pendek untuk yang mempunyai 5 markah bagi setiap satu dan 10 markah penuh sebagai soalan pre dan juga post. Kemudian kita lihat di sini perbandingan markah dan juga lembaran jawapan pelajar. Sebelum teknik hand dilaksanakan, kita boleh lihat daripada 33 orang pelajar ini hanya 2 orang sahaja yang mendapat markah penuh, dan juga ada yang mendapat 2 markah sahaja. Ada seorang pelajar yang mendapat 2 markah sahaja. Dan kolom di bawah ini kita boleh lihat lembaran jawapan pelajar juga membuktikan cara pelajar menjawab soalan ini agak kurang baik. Okey kan, dan sebelah ini, jadual sebelah ini menunjukkan data selepas teknik hand ini dilaksanakan. Kita boleh lihat di mana markah pelajar semakin meningkat, iaitu seramai 17 orang mendapat markah 10/10. Okey, dan di bawah ini adalah lembaran jawapan pelajar yang semakin baik. Akan tetapi tuan-tuan dan juga puan-puan, objektif kajian saya tidak tercapai sepenuhnya kerana hanya 17 orang sahaja daripada 33 orang pelajar 5 Zora ini mendapat markah 10/10, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk meneruskan kajian saya ini ke peringkat kitaran kedua. Dalam kitaran kedua ini, saya namakan intervensi sebagai hand 2.0. Hasil refleksi mengapa kajian di kitaran 1 saya tidak berjaya mencapai objektif sepenuhnya. Saya mendapati pelajar saya ini tidak ingat langkah mengatasi masalah ekonomi menggunakan dasar fiskal. Jari 1 masalah, jari 2 tujuan, jari 3 kadar cukai, jari 4 perbelanjaan kerajaan, dan jari 5 kesan. Dan akhirnya saya membuat penambahbaikan dalam teknik hand 2.0 ini di kitaran 2 dengan saya meminta pelajar saya mencipta ayat yang lebih senang mereka ingat dengan menggunakan pangkal huruf setiap isi penting yang diletakkan di setiap 5 jari ini. Di sini adalah contoh idea ataupun ayat yang dicipta oleh pelajar saya lah untuk mengingat, iaitu mat tak cukup pensel ke kelas, M untuk masalah, T untuk tujuan, C untuk kadar cukai, PK untuk perbelanjaan kerajaan, dan juga K untuk kesan. Dan keberkesanan teknik hand 2.0 ini saya terangkan sekali lagi menggunakan jadual berikut ya. Saya masih menggunakan soalan pre dan juga post yang sama macam dalam kitaran 1, dan perbezaan data markah adalah semasa teknik hand dilaksanakan dalam kitaran 1 hanya 17 orang sahaja pelajar yang mendapat markah penuh, dan di bawah ini adalah lembaran jawapan pelajar. Dan kolom yang kedua ini apabila teknik hand 2.0 ini dilaksanakan dan saya mendapati alhamdulillah 33 daripada 33 pelajar 5 Zora mendapat markah penuh, iaitu 10/10. Dan kalau kita lihat di bawah ini membuktikan bahawa cara pelajar menjawab adalah jauh lebih baik dan mereka boleh menyusun 5 isi penting itu dengan lebih teratur. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, dapat saya rumuskan di sini. Yang pertama, secara umumnya objektif kajian saya tercapai. Yang kedua, pelajar saya boleh mengaplikasikan teknik hand 2.0. Yang ketiga, pelajar saya boleh membezakan dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal menguncup. Secara khususnya, pelajar saya boleh menghuraikan 5 isi penting cara menyelesaikan masalah ekonomi ini, iaitu inflasi,
efisiensi dan kemelezatan ekonomi menggunakan dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal menguncup. Dan yang terakhir, dari segi markah pula, 33 daripada 33 pelajar saya ini mendapat markah penuh iaitu 10/10. Okey, so sekian, itu sahaja daripada saya, Cikgu Kamaral Yashin, SMK Tansau Penampang, dan sekian, terima kasih.